Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Jadi malam ni kita sambung bacaan kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat 6 dah. Kat mana? Sedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kat mana tujuh? Mana ni? Dan suruh. Sedua, tiga, empat, lima. Sedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Dan suruh olehmu yakni hai Rasulullah, suruh akan mereka itu orang lelaki yang beriman. Suruh gapo? Ta'alluq. Suruh dengan memelihara parak. Suruh dengan pelihara parak, maksudnya suruh dengan menjaga kemaluan. Mereka itu orang lelaki yang beriman. Ni sambungan bagi ayat wa yahfazu furujahum. Jadi pada perbahasan sebelum ni kita duduk bicara mengenai ayat 30 surah An-Nur. Mana ayat 30 surah An-Nur? Ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Jadi kita duk bicara tentang ayat ni lah. Jadi sambungan malam ni wa yahfazu furujahum. Jadi sebelum sambung di ayat ni kita tengok di ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kita tengok sambil lalu. Qul lil mu'minina. Qul dikata bersabda olehmu. Bahasa kita gak kabar. Bahasa kita kapung royak. Bahasa kita kabar suruh. Bersabda olehmu maksudnya kabar olehmu, royak olehmu, suruh olehmu. Hei Rasulullah. Siapa yang suruh?
Siapa yang suruh kepada Nabi? Allah. Nabi Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala khabar, Allah Ta'ala royak. Royak ke siapa? Royak kepada Nabi. Royak kepada Nabi. Allah Ta'ala suruh royak gapo ke Nabi? Allah Ta'ala suruh Nabi royak gini: bagi sekalian yang beriman, mukabba ya Rasulullah, bagi sekalian orang lelaki yang beriman, musuruh ya Rasulullah, bagi sekalian orang yang beriman. Suruh gapo? Suruh tu dengan dua perkara. Allah Ta'ala suruh kepada Nabi gi royak bagi orang lelaki yang beriman, suruh dengan dua perkara. Yang pertama, yaghuddu min absarihim, pejamkan alihmu akan segala mata kamu. Yang pertama, suruh pejang mata. Pejang mata ni maksudnya ialah jaga, maksudnya ialah sekat, maksudnya ialah tahan. Yang pertama, Allah Ta'ala suruh ke Nabi royak bagi sekalian orang lelaki yang beriman. Yang pertama ialah jaga mata. Jaga mata daripada melihat barang yang haram. Satu, lepas dah. Yang kedua, Allah Ta'ala suruh Nabi royak bagi sekalian orang yang beriman. Yang kedua, wa yahfazu furujahum. Apa maksud wa yahfazu furujahum? Hak malam ni. Dan suruh olehmu, siapa mu? Hi Rasulullah. Tu tafsir. Suruh tu akan mereka itu orang lelaki yang beriman. Suruh gapo? Suruh dengan memelihara parak. Maksudnya suruh dengan jaga, suruh dengan menahan parak kemaluan. Mereka itu orang lelaki yang beriman. Yang kedua, Allah Ta'ala suruh Nabi ni royak, suruh Nabi bagi tahu khabar bagi sekalian orang lelaki yang beriman. Suruh gapo? Suruh jaga kemaluan. Suruh jaga kemaluan. Jadi dua suruhan lah. Yang pertama suruhan jaga mata, yang kedua suruhan jaga kemaluan. Nescaya kalulah kamu orang yang memiliki iman yang sempurna, nescaya memelihara mereka itu orang lelaki yang beriman akan segala parak mereka itu orang lelaki yang beriman. Kalau kamu orang yang memiliki iman yang sempurna, pasti kamu jaga selalulah kemaluan kamu. Jadi di ayat 30 surah An-Nur ini dipanggil ayat ini menjadi ukuran, menjadi ukuran tahap kesempurnaan iman seseorang. Di ayat 30 surah An-Nur ini, ayat ini menjadi ukuran tahap kesempurnaan iman seseorang. Nak tahu kesempurnaan iman seseorang, ukurannya di ayat ini. Yang pertama, Allah Ta'ala suruh
suruh kepada Nabi royak bagi sekalian orang yang beriman yang lelaki, suruh jaga mata. Jadi nak tahulah seorang tu iman dia sempurna ataupun tidak, tengok bila dia mendengar ayat yaghuddu min absarihim, adakah selalu dia jaga mata daripada tengok benda yang haram, ataupun dia tidak segera pelihara mata daripada melihat yang haram? Tengok situ. Kalau dia selalu jaga mata, segera menjaga mata daripada melihat perkara yang haram, pengecaman, itulah orang yang memiliki iman yang sempurna. Dengar di ayat ni, Allah Ta'ala suruh jaga mata, dia segera selalu jaga mata daripada melihat yang haram. Itu dipanggil orang yang iman yang sempurna. Hak kedua, suruh jaga kemaluan. Suruh jaga kemaluan daripada barang. Jaga kemaluan daripada barang, yakni daripada mengerjakan barang yang haram. Daripada barang, yakni daripada perkara yang haram dikerjakan dengan dia barang. Jadi perintah ataupun suruhan jaga kemaluan ni, maksudnya jaga kemaluan daripada mengerjakan perkara yang haram. Jadi setengah daripada perkara yang haram dikerjakan dengan farak, antaranya ialah berzina, antaranya lagi liwat. Tu. Maka orang yang sempurna iman, bila dia mendengar sahaja jaga kemaluan daripada buat benda yang haram, dia segera selalu jaga farak daripada buat benda yang haram. Jadi kalau kita tengok di ayat ni, sebab apa Allah Ta'ala suruh bagi orang lelaki yang beriman ni? Yang pertama suruh jaga mata, yang kedua suruh jaga farak. Jadi sebab apa Allah Ta'ala suruh jaga mata dulu, baru suruh jaga kemaluan? Sebab apa? Maka di ayat yaghuddu min absarihim dengan wa yahfazu furujahum ni dipanggil lazim malzum. Lazim malzum. Sebab apa Allah Ta'ala suruh orang lelaki beriman jaga mata dulu baru jaga kemaluan? Sebabnya ialah punca berlakunya perkara yang haram seperti zina, seperti liwat, puncanya mari daripada mata. Tak gitu? Maka betul lah istilah orang tua-tua, daripada mata turun ke hati, dari hati turun kepada kemaluan. Tak gitu? Maka nak jaga kemaluan, dia mesti kena jaga mata. Kalau mata tak jaga, maka alif bawah tak dapat nak kawal. Kalau Pak Hakim tengok orang puas comel, alif bawah tu main peranak. Tak main peranak. Kalau orang lama main peranak, pistol ke kolej gitu. Pistol lama. Pedia apa ah? Tak kira. Dak orok mau tengok orang umur 80 dak orok ah. Itu lah tengok umur 18. Pistol naik lalu. Nak royak. Betul masalah parak kemaluan ni, kita royak tak kira pistol lawan pistol dua. Selagi mana bernafsu dia ada naik. Kira mana buat okay? Tak tahu, takut mampu, tak tahu.
Ya hak mana-mana hak normal, selagi mana ada nafsu dia akan naik. Dalil tengok nafsu Khabar, berapa ramai cucu kena ragu dengan toki. Toki mau apa toki? Senang ulu. Dari mana iblis gebar cucu? Tu kita kira kau pistol lama tu kira tu. Gebar balik ada. Apa gitu? Nafsu. Nafsu tak ada usia tua nafsu. Nafsu ni muda semua. Ada pun hak 80, 90 ni dipanggil usia kehidupan. Mana nisbah orang ni ada dulu, hak ni ada kemudian. Usia kehidupan dia lebih dulu daripada hamba. Tapi nafsu tak ada tua. Tak percaya tu bagi Pak Hakim ni pergi Kuala Lumpur. Saya hotel buat hari 2 orang awet tengok mana. Kebar tak? Tak kebar. Buang piyuh ha. Dua ni bang, apa boleh tak? Nak kata ni belum tentu lah. Ustaz bergebah lagi ni. Sebab tu ujian orang lelaki ni apa bang? Orang lah, sangat banyak lah. Ikat sebab kecek besar pun ujian besar kali orang puang. Cuba tanya ustaz. Ustaz ni lelaki, suka ke orang puang? Suka tak? Tanya ustaz, macam abang diri, suka ke orang puang? No, fitrah lah. Tak suka ke orang puang, suka lelaki sama lelaki, itu dipanggil tak normal lagu tu. Fitrah orang lelaki suka orang puang. Bila suka ke orang puang, dalam agama nak jaga daripada berlaku zina, berlaku benda-benda yang haram, agama syariatkan perkahwinan. Betul. Perkahwinan ni antaranya tujuan untuk jaga apa? Untuk jaga diri kita daripada buat benda yang haram. Berasa nak kahwin, jangan berasa nak awak panggil habis nak dara orang bawa tak ketu tak kening berasa nak larut pun jadi. Maka dalam agama mensyariatkan perkahwinan. Masalah orang ni nak nikah nak, tapi masalah hantaran. Walid tahun 2022 ni paling murah dengar lah berapa? 10 paling murah. Dah nak 10,000. Kerja zaman learning dah kupu 10,000. Kalau orang muda-muda umur 20-23 ni, kalau kerja dah kupu pitih 10,000. Makan masa. Tapi tubik hari-hari dengan awet. Tubik dengan hari-hari ni nisbah nafsu ni main peranan tau. Main peranan. Nak nikah pitih ukur itih lagi. Nafsu ni dia tak kenal orang, dah dia nak dia bahalal lah. Sebab tu dalam agama masalah perkahwinan jangan kita memayahkan, menyenangkan. Maksud menyenangkan, bila mari rombongan meminang, urusan minang ni ayah bukan. Bila lelaki sama lelaki menguruskan urusan meminang, jadi puasih dia senang ke payah? Kalau lelaki sama lelaki cara hak payah ni sebab apa hak payah? Hak jadi rohok sebab apa? Puang lah. Kedap betul? Cuba lelaki cara nak kira mana ayah ye Pak Hakim mana? Kita ada masalah. Kita lelaki asal lepas ludah dia nak berapa? Tak kira mana ikut jadi lepas ludah panggil 1,000 pun jadi dah. Kita dah keduri awak kena pun. Lelaki mudah. Orang puang boleh gitu. Dengan kata 1,000 pun ni. Dia senyap. Dengan kata 1,000 dah dia kata gua ni. Jadi mata gerima gila. Dia masalah tu masalah. Benda sepatut mudah. Kenduri tak syarat warasi minyau. Kena rebah ubah dah. Atas kemampuan. Setengah orang kita pergi tu simple je buat. Nasi putih dia buat kuah singgang. Lepas tu orang panggil ada sikit ulang-ulang timun gitu lah. Settle lah. Tapi orang tu buat gitu tak ada ni. Tak buat apa? Tak kelas lah. Sepatut bukan nak kelas. Nikah ni atas kemampuan lah. Jangan siapa berhutang.
Berhutang kena pi berhutang ni jangan. Nikah tak sah siapa berhutang. Kalau ikut orang pun kerah. Kita kata gana, tu kecil-kecil dah ajak anak beranak. Kita orang lelaki ngopo am guru. Dia gana yang kita kira gini jepuk ahli keluarga awak. Hak saya sudah Tahu di mak itu gana. Setuju tak? Tak setuju? Dak dia orang gitu. Benda ni ajak anak beranak kita ngopo je. Dak buat gitu. Orang kampung kena ajar kau. Paling kurangnya 200-300 orang. Dah piti sikit ya. Kita kerja gaji kecil. Mana sabar kita buat kecil-kecil. Dak apa hak bagi kanopi tu gapo biar mau guru. Hak jumpanya siapa? Kita lah berhutang. Tak siapa begitu. Meleh kubah. Tu dia punya perangai. Meleh kubah lah. Ni bakal kampung meleh kubah. Nikah sama sekali je kan. Semua hidup. Tahu dah kubah pergi bayar. Biar tu bayar dulu. Lagi bayar belah ketuk. Lah pergi suruh beli kubah. Bala. Apa dah. Cucu dah ayah piti. Mu gelepon beli kubah. Kita nak beli kayu gitu. Tu masalah. Sepatut mudah. Jadi bayar. Setengah orang kita pergi buku nasi gitu. Nasi lemak 3 ya buku tu. Tok dalam baku. Beli 100. Simple ya. Akad nikah, buat akad meja, ada item gitu ini, nasi buku. Jadi ya. Simple. Nah, salah. Jadi ya. Apa kita dia buat gitu Apa? Pertamanya kita nikah ni nak dapat gah. Gah tak gah tengok tahu orang buat. Patutnya mudah. Sebab tu perkahwinannya mudah sepatutnya. Tidak memayahkan. Patut masalah adat hantaran nang bala 7 tak mesti gitu. Orang lelaki nak balas 2 hantaran, orang puan 2. Boleh tak gitu? Boleh. Dah apa kata tak buat gitu? Kena balas dalam lelaki 5, puan apa? 7. Apa kena buat gitu? Adat tahu. Dah adat. Tapi kalau kita tidak berkemampuan, buat sekadar mampu. Tapi tak boleh orang marah. Pergi marah. Mau marah. Malu kau orang. Tengok malu gitu. Nak 5 bala 7. Tak semesti gitu. Atas kemampuan. Tu nak ayat. Jadi ayat ni Allah Ta'ala suruh jaga mata dulu, baru parak, kerana timbulnya zina, timbulnya liwat punca daripada mata. Bila seorang tu boleh jaga mata, dengan sendiri dia boleh jaga kemaluan. Kalau mata tak boleh jaga, maka kemaluan sukar untuk dijaga. Nak mesti zaman learning. Zaman learning. Habis situ. Dan yang demikian, yakni demikian memelihara itu, maksudnya demikian memelihara mata dan parak tu, lebih baik bagi mereka itu orang lelaki yang beriman. Apa maksud lebih baik bagi mereka itu? Tulis itu yakni lebih suci untuk hati mereka itu, lebih suci untuk hati mereka itu, dan berkesan untuk menjaga agama, dan berkesan untuk menjaga agama. Kerana menjaga mata dan parak itu, kerana menjaga mata dan parak itu adalah perkara yang terlebih besar sekali. Adalah perkara yang terlebih besar sekali. Maka sekiranya
boleh kita jagakan, sekiranya boleh kita jagakan keduanya itu, nescaya bolehlah kita jagakan agama dan jagakan segala anggota yang lain. Itu maksud dia. Itu maksud lebih baik bagi mereka itu. Itu maksud dia. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin. Apa maksud? Yakni mengetahui akan perkara yang di dalam hati. Itu mana batin? Mengetahui akan batin, yakni akan perkara di dalam hati, yang mengerjakan mereka itu orang lelaki yang beriman, akan dia perkara. Mengetahui itu semacam. Apa makna semacam? Makna semacam ialah seperti. Itu makna semacam. Mengetahui itu semacam, yakni seperti dengan zahirnya perkara. Jadi lapah khabirun ini orang panggil Allah Ta'ala tahu perkara di dalam hati, sama seperti Tuhan tahu perkara zahir. Itu makna khabirun. Jadi bila sebut kata innallaha khabirun bima yasna'un, maka fahamlah kita Allah Ta'ala ni tahu perkara di dalam hati sama seperti perkara zahir. Itu makna khabir. Habis situ. Maka membalas ia Allah. Maka membalas ia Allah akan mereka itu orang lelaki yang beriman. Membalas tu atas mengerjakan barang, yakni pada hari kiamat. Maka membalas ia Allah akan mereka itu orang lelaki yang beriman. Membalas di atas mengerjakan barang, yakni pada hari kiamat. Habis. Itu dipanggil terjemuh ayat. Terjemahan ayat. Baik. Ada pada ayat ini, apa maksud ada pada ayat ini? Yakni terkandung di dalam ayat ini, terkandung di dalam ayat ini, ayat 30 surah An-Nur ini terkandung apa? Yang pertama, terkandung mengajar kelakuan yang baik, satu. Yang kedua, dan memberitahu, dua. Dan menakutkan, tiga. Jadi di dalam ayat surah An-Nur ayat 30 ni, dia mengandungi tiga perkara. Yang pertama, dia mengajar kelakuan yang baik. Yang kedua, mengandungi memberitahu. Yang ketiga, dia mengandungi perkara yang menakutkan dalam ayat ni. Jadi manakah ayat yang mengajar kelakuan yang baik? Manakah ayat yang orang panggil yang menunjuk pada memberitahu? Ayat manakah yang menyatakan ayat itu ayat yang menakutkan? Dikabur. Maka ada pun mengajar adab,
maka ada pun mengajar adab. Apa maksud dia? Maksudnya maka ada pun isi kandungan ayat yang menunjuk mengajar adab. Itu maksud dia. Maka ada pun mengajar adab, maksudnya maka ada pun isi kandungan ayat yang menunjuk mengajar adab. Mana? Maka firman Allah, bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu orang beriman akan segala mata mereka itu orang beriman daripada melihat akan barang yang tiada halal memandang kepadanya barang. Ini terjemahan bagi ayat nu. Yaghuddu min absarihim. Yaghuddu min absarihim. Ni. Ayat ni orang panggil mengajar kelakuan yang baik. Ayat ni. Dia mengajar apa? Dia mengajar kelakuan, mengajar perangai yang baik, iaitu mengajar supaya jagakan mata. Dan dengan ini perkataan, yakni dan dengan sabab ini perkataan. Perkataan mana? Perkataan tu, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim tu. Dengan sabab ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala, yakni menyuruh oleh Allah Ta'ala akan hambanya yang beriman, menyuruh dengan berkelakuan yang baik. Faham di ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dengan sebab ini perkataan Allah Ta'ala suruh akan hambanya yang beriman dengan berkelakuan, dengan berperangai yang baik. Sebab tu kalau orang yang jenis jaga mata ni, ataupun orang kampung jenis tunduk mata, kalau gapo-gapo ditundukkan pelihatan mata, orang kampung panggil gapo? Orang jenis jalan ni tengok gapo-gapo tunduk mata, panggil gapo? Orang kampung. Orang juruh tak gitu. Orang juruh. Lagi gapo lagi bahasa kampung orang jenis, kalau mari orang puang gapo-gapo tunduk mata. Orang juru lagi. Dia lah bahasa kampung, orang juru. Lagi gapo lagi orang kampung panggil? Warok lagi. Kerok dak warok. Lagi gapo lagi warok lagi? Takut kau puang. Demo gitu. Tak takut kau puang gitu. Dia takut mari pun macam tu. Dia takut puang gitu. Dah. Jenis warok orang panggil, jeruh orang panggil, lagi apa lagi? Malu. Tak lagi malu gitu. Jenis apa lagi tunduk tak lagi malu gitu. Tunduk itu. Jeruh. Warok lagi apa lagi? Panggil saya kita, orang kampung. Ada lah. Tu antaranya jeruh, orang warok. Apa panggil tu? Itu istilah orang yang berperangai dengan kelakuan yang baik tu. Orang yang berperangai dengan kelakuan yang baik. Ada. Jadi payahlah nak cari orang hok pesen gitu zaman learning.
Kalau kita zaman learning kok, kita panggil bajet koya tu, koya baik. Padahal bukan koya baik. Orang tu memang nak beramal dengan agama, tapi kerana sekeliling kita ni bukan keadaan beragama, bukan masyarakat kita ni masyarakat yang mengamalkan agama. Bila seorang dia nak amal agama, tu istilah koya baik. Jadi istilah koya baik ni pernah dengar tak? Bajet baik, koya baik, pernah dengar tak? Jadi payah kita nak beramal. Kita ngaji tasawuf, ngaji bak mata, nak beramal bak mata, iaitu antaranya kena tundukkan pandangan. Bila kita beramal tasawuf, koya baik, koya baik, bajet anding. Jadi ayat-ayat sedemikian yang menyebabkan kita ni jadi salah habah. Nak beramal ke tak? Kita guna pakai. Kau dengar lagu tu, ayat orang pakai koya baik. Dulu dia pada hari tahu apa mandi. Dengar lagu tu ke seru ni? Nak beramal ke tak? Dia ngaji tasawuf dah. Tapi nak beramal tu, dulu memang kata dilarang dulu. Jenis larang, jenis nano dulu. Padahal ni bila belajar tasawuf, nak beramal lah tasawuf. Antara nak jaga pandangan mata. Bila jaga pandangan mata, bunyi apa aking bajet baik, koya warung. Dulu dia pada hari tahu apa mandi. Dengar gitu nak beramal ke tak? Pada tu. Pada tu beramal ke tak? Bila orang royak gitu ke pakai? Beramal ke tak? Pada tu. Lah, lepas tu beramal ke tak? Pada tu. Dah bila kata gitu, kita settle. Kita rasa semacam lah perasaan hati kita. Persoalan lepas tu kita nak beramal ke tak? Apa tu? Ke tu je. Anak kata kalau kata gitu, ngelah datang akhir lah gitu. Beramal kalau seorang payah sikit. Kalau kita nak amal agama dengan seorang diri, tak ada kumpulan, ni payah sikit. Sebab apa? Sebab kita ada kekuatan. Esok tak beramal lah, jalan ke ni mata esok. Mari beramal sangat. Sebab apa? Kira apa gitu? Bila kita ada kumpulan, kita ada grup, kita ada jemaah, bila orang kata gitu, dia set up. Tak set up. Kita ada jemaah kita ada dah 3-4 orang. Bila kata gitu, abang baca baik, koya baik, dia dulu pada hari yang kita set up kita orang lelaki. Kita ni manusia biasa. Bila kata gitu, kita set up. Tapi bila kata gitu, kita esok kita beramal tak? Adakah kita jadi putus asa, jadi putus harapan nak beramal? Tak. Kita jemaah. Oh, dia akan nasihat kita, beri kekuatan kepada kita. Kalau dosa lah, payah. Sebab tu nak beramal agama, nak ada jemaah. Bila ada jemaah, senang. Nak buat baik tu senang. Sebab apa? Bila seorang kena hina, bila ada jemaah, dia ada kekuatan. Sebab tu kalau orang nak berhijrah, kalau seorang, tak lama. Kalau berhijrah, dia ada jemaah dia ada puak dia, insya-Allah kekal lama. Sebab tu kalau kata saya nak berhijrah, molek lah. Tapi nak berhijrah dalam keadaan seorang diri, dah apa? Dia nak berubah jadi baik, tapi nak bawa sendiri haluan, kejap tak tahan. Kalau ada jemaah, insya-Allah kekal. Boleh pahati. Tengok arti-arti hak berhijrah, berhijab. Bila berhijrah, berhijab seorang diri, ni dalam mana? Dalam TikTok Molek-molek ada perihal ni. Alasannya iman manusia ada naik ada turun. Memang ada. Kisah apa? Kisah seorang. Kalau ada jemaah, tak gitu. Kisah seorang, bila dah tahan dengan ujian, bila nak berubah, maka kalau jenis dia panggil apa, kalau famous ni panggil apa, dalam TikTok panggil apa kalau famous, kalau itu YouTuber, kalau Instagram
Insta famous le TikToker hak jenis pengikut ramai ni. Lulu dia jenis nano, pak ni di berhijrah, dia pakai hijab, kemudian pengikut dia akan komen betul kecaman. Kalau kita salah diri, bila kita baca komen, kita rasa guna, rasa stres jangan ni sampai makan ubat kes tu, makan ubat gila, dipanggil sakit bipolar, sakit gila tu, kes stres tu lah. Bila ni buat apa-apa kecaman, jangan seorang diri, tak ada jemaah, tak tepat nak mengadu, dipendang dia gila. Sebab tu nak ada kekuatan dengan jemaah. Habis situ. Iaitu berkelakuan yang baik tu memelihara matanya orang lelaki yang beriman daripada melihat yang haram, dan memelihara kemaluannya hamba daripada mengerjakan perkara yang tiada halal dikerjakan dengan dia perkara. Jadi kalau orang tanya manakah ayat yang menunjuk ataupun ayat yang mengajar kelakuan yang baik, jawabnya ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ayat ni dia mengandungi ayat mengajar kelakuan yang baik. Jadi benda yang paling susah di atas kita ialah nak beramal apa yang kita tahu. Tu yang paling payah. Hak paling payah nak beramal mengenai perkara yang kita tahu. Tu paling payah. Dalil ramai mana yang tahu kata tengok orang puang yang bukan mahram itu haram. Ni sebab orang tahu belaka. Tapi sebab apa? Tengok semacam. Sebab tu payah nak beramal benda yang kita tahu. Betul tak? Nisbah tahu dengan beramal, banyak hak mana? Banyak hak tahu ke banyak hak beramal? Kalau kita nisbah benda yang kita tahu dengan beramal, kalau kita banding dua ni, mana banyak? Banyak beramal ke banyak tahu sahaja? Beramal? Ni payah. Betul tak? Beramal payah. Paling semudah-mudah perkara lah nak beramal. Mana? Masuk tandah kaki kiri. Tahu tak benda tu? Beramal? Ada? Lepas tu nak sembang bab tinggi-tinggi. Nak beramal bab tarikat. Hak tu pun tak beramal dah. Betul? Tarikat ni perjalanan. Nak beramal dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh guru. Nak beramal benda tu hak mudah pun tak beramal dah. Tubik tandah kaki kanan beramal. Sebelum masuk baca doa beramal tak? Tak. Batu tahu tak? Tahu. Tu nisbah tahu beramal tak? Batu hak bimbangnya kalau kita menyapa pula, maka ataquluna ma la taf'alun. Adakah patut mu pandang royak mu buat tak? Maka orang ini dicela dalam agama. Maka sebab tu nisbah mengajar ni bukan sedap benar. Bapa ada atas diri dia ni ada tanggungan, iaitu beramal dengan apa yang dia tahu. Kok payah sekali. Dan boleh jadi orang yang baru tahu dia boleh beramal selalu, berbanding dengan orang yang tahu lama dah beramal belum tentu. Sebab itulah dalam lepas daripada kita semayang, kita kena minta dua benda, jangan tinggal: hidayah dan taufiq. Hidayah minta Tuhan tunjuk benda betul, nampak betul. Hak jahat nampak jahat, dan Tuhan nampak, minta Tuhan kekuatan boleh beramal.
Nisbah cerita tu tahu tak kata mengaji ni benda molek. Tahu tu hidayah, tapi berapa ramai orang sabar? Boleh bilang. Sebab apa? Sebab nisbah Tuhan tak beri kekuatan. Kata kalau kita gagah jogging, boleh 4 km, 6 km jogging, belum tentu boleh sabar rumah dia dengan surah 4 lakuh. Betul tak? Sebab nisbah kekuatan beramal kurniaan Allah. Walaupun dia ambil dalam TikTok ke Instagram ke jogging 6 km, boleh kuruskan badan, jogging 6 km boleh jogging, tapi belum tentu boleh sapa 4 lakuh ke masjid. Betul tak? Walaupun dia gagah boleh kapak Bukit Bauk, belum tentu boleh sapa ke masjid 4 lakuh. Sebab nisbah kekuatan beramal kurniaan Allah. Sebab tu jangan pernah tinggal minta berdoa, minta petunjuk, minta taufik, hidayah, taufik, minta benda ni. Bahasa Arab ke, bahasa Melayu ke, jangan tinggal. Dan insya-Allah lepas ni ramai yang bertanya tentang Tuan Guru Sanasi. Virus Malaysia dah ramai yang tanya secara personal. Apa sakit? Nanti malam ni nak cerita. Nanti orang biazang tu. Allahu Akbar. Allah. Ni update terbaru hari ni, bos apa ni? Allahu Akbar. Berita kurang baik ya. Itu kurang baik. Ni bos apa? Bos apa? Allahu Akbar. Jadi ramai nak tahu. Sebab saya yang update lah. Antaranya saya update selain daripada syahidang anak saudara dia. Selain daripada tu saya update tentang keadaan Tuan Guru Sanasi. Ramai nak tahu warna yang boleh jadi gini. Ramai yang bertanya dalam Facebook, ramai yang bertanya siapa Sanasi tu. Yelah, mungkin orang dulu tahulah Kedah. Yang nak tahu tu ramai tanya siapa dia kata begini. Puncanya kalau kita tak rekap apa tak percaya. Puncanya ialah asal daripada jatuh motor bulan puasa pada 23 Ramadan depan Kedah. Cerita je kata dia nak cari nasi, lama dah akan nasi kata. Sebab Tuan Guru Sanasi ni orang yang amat jarang makan nasi. Dalam seminggu tak sekali ke apa. Dia rolik kalau buka tanya dia rolik makan ke apa sah? Biasa airnya hari-hari. Airnya biasa hak paling minyak sekali mutabak daging. Dia paling berakhir. Jadi hari tu nak makan nasi dia kata. Tapi orang nampak pelik dia dak urut hari tu. Urut nampak keadaan dia. Lepas tu rekah cerita rebah motor depan Kedah. Rebah keadaan motor sikap tu atas badan dia tu. Lepas tu dengar cerita jadi badan dia bekok-bekok, tangan dia bekok, kaki bekok gitulah. Kemudian ni jadi nak bangun tu kena buat gagah. Jadi megah bila belakang ni cerita. Semayang pun belang gagah gitu bangun gantung. Belang-belang gitu dengar cerita beli ubat pemasi makan tak jadi, makan daun Cina maki pun tak jadi. Kakak cerita pergi nguruk. Nak nguruk tu nak pergi papuh ada Kedah kereta papuh dah pegang sakit. Lepas tu tengok cerita pada hari tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari Abang kata mana itu? Garik itu. Allah. Garik tu Abang ada kelah. Hari Senin. Abang ngajar di Suatama University. Sebelum tu dapat berita kata Tok Guru Sanasi masuk hospital. Apa pula? Kata ada injek bahagian otot kesang pada guruk tang.
Jadi menyebabkan teroyak mata ke stroke, gerau. Makan ubat akan cerita boleh jalan. Pada hari Senin tu, hari Senin tu akan cerita kata petang tu sok napah. Besok napah panggil Jepang pergi hospital. Doktor cek. Doktor khabar yang pertama ada jangkitan kumang dalam paru-paru. Yang kedua suspek kecing tikus. Yang ketiganya air kering dalam buah pinggang. Jadi pada petang nak garik, doktor kata oksigen drop. Bandingkan seperti seorang yang lari maraton, berlari, lepas tu berhenti ngejut. Begitu napah je. Jadi kalau lock keadaan gitu, kata-kata bimbang takut napah berhenti ngejut tak ada. Jadi untuk selamatkan kata kena intube, ditidurkan. Sama ada di hospital Kemamang atau di Terengganu. Risiko memang ada. Jadi malam juga orang mayang hajat, kita lepas pada mayang isyak dapat berita stabil, maka masuk buat biasa. Tapi dengan alat ni lah kena pasang. Jadi esok tu hari Selasa dapat berita daripada kawan dia pergi ziarah, Syekh boleh cakap. Dia cakap dua pada pintu lah. Ni betul tikak, ni Syekh. Bisa dari paling dia gerak. Cakap dengan patah pakai ni. Lepas pula cakap lepas ni. Lepas tu hari Rabu Khamis begitulah. Dapat berita kata hari Rabu Tok Guru kena pergi Terengganu juga. Kok mana pun kena ditidurkan sebab nak memulihkan ni paru dia, sebab dia jangkitan. Tu yang amat update dalam Facebook tu. Jadi kemarin hak amat update dalam Facebook, kemarin Tok Guru Deman suhu 41 darjah Celsius. Tapi hak yang kita paling gembiranya pindah buat biasa dah 7 EF tu. Tapi dengan alat pernafasan lagi dak sedar lagi. Tapi dalam keadaan suhu 41 darjah Celsius. Lepas tu tahap oksigen kemarin molek. Lepas tu darah turun. Dan hari ni pukul 8 tadi orang WhatsApp saya ada berita yang kurang baik lah. Dia kata gini, keadaan Tunggu Senasir macam semalam juga, dak sedar lah, dak sedar demam tu lah. Masih tak ada perubahan gapa-gapa, tapi mengalami masalah HB darah menurun. Walaupun ditambah darah. Barang 100 terkena darah. Ni kau turun. Doktor masih siasat punca je. Apa dia gitu. Malam ni insya-Allah prosedur sebelum buat rawatan hemodialisis akan dibuat. Sebelum buat tu dah ada prosedur ni. Prosedur ini amat berisiko kerana keadaan turusan nasir yang kritikal. Masalah jangkitan kumang, paru-paru berair. Ni hak mari paru pula ni. Paru berair. Masalah serangan jantung, hak ni baru pula ni. Stroke ni baru pula ni. Antara risikonya ialah jantung akan berhenti ketika prosedur dibuat dan tekanan darah jadi rendah. Ni takut sekali. Sebab tu antara ayat yang terakhir yang dikabur sebelum Gator Terengganu, dia kata kepada adik dia Pok Kasing, dia kata cukuplah hari ni menjaga aku. Ayat tu lah kita sebagai anak murid ni takut juga ayat tu. Jadi olah keadaan pun sehari ke sehari ni dah sedap. Jadi lah kita sebagai anak murid ni sama ada nak mengaji ataupun mengikuti pengajian secara mendengar atau begini, tak payah ajak. Kita buat payah ajak hari-hari, sama ada di umum ke tidak ke, tak payah ajak. Sebab olah keadaan dak apa sedap dengar cerita. Dia dak dengar cerita. Nah, kalau kita kira kok, kalau ginilah keadaannya, kita kena terima sebarang berita lah. Kalau buat proses hemodialisis kat gigi, kena standby sebarang berita. Tapi tak apa berita tak molek. Tu lah.
Tak kata boleh kerti dah. Cuma gitulah. Kalau orang tahu perkembangan, nanti saya ambil dalam Facebook lah, perkembangan terkini. InsyaAllah. Jadi kita pakar-pakar berdoa dah. Mudah-mudahan ada keajaiban. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.